Assalamualaikum, what is up guys? Selamat datang balik kat Ucast. Kita ada episode yang baru kali ni. First of all, aku nak bagi shout out, thank you so much dekat Ease Missile Stick by Grits. Okay, sebab sponsor kita punya video. So kat sini kita akan sembang pelbagai perkara yang akan memanaskan puak-puak yang isap rokok lah guys. Okay, actually kita punya niat sebenarnya just nak bagi kesedaran dan nak bagi inspiration lah untuk orang yang nak berhenti. Sebab kita ada satu guest ladang bro, orang yang bekas penagih asap. Dan juga kita ada side dari segi seorang doktor, Dr. Wan, aku rasa korang semua kenal. So kita akan bidas sebanyak yang boleh dari segi salah faham, bahaya, pros and cons, macam-macam lagi guys. So tunggu apa lagi. Good morning, Assalamualaikum. What is up guys? Selamat kembali kepada Ucast, podcast nombor 1 Malaysia. Lagi 437 episod. So guys, kita ada guest special kat sini. Kita ada Dr. Wan dengan Dr. Tu guys. Okay, Dr. Wan dengan Alip. Okay, so actually Alip kita orang shoot podcast hari tu, tapi kita tak release lagi. And Dr. Wan sudah lama menjadi list guest, tapi akhirnya sudah sampai. Actually Dr. Wan ni highly requested tau. Highly requested tau. Serius lah? Serius. Tunggu lah, bila nak dapat Ni kali ke berapa podcast? banyak kali. Tak terkira. Tak terkira lah. Tak terkira. Adik berapa kali? Yang ni kali kedua. Kali kedua dengan aku lah. Yes. Aku sayang aku ni, aku rasa. Okay guys, so kali ni doktor, kita nak cerita pasal apa tau? Kita nak cerita pasal satu perkara yang akan membuatkan banyak pihak kepanasan. Yep. Betul tak? Sebab ni perkara sensitif. Tak tahu kenapa benda ni sensitif. Saya pun jam juga. Kita nak cerita pasal rokok dan vape. Okay, sebab rokok dan vape ni dia dekat dengan hati-hati rakyat Malaysia. Betul. Kenapa tu? Macam-macam sebab lah. So kita ada, kenapa aku invite Alip guys? Sebab Alip bekas perokok tegak, betul? Bekas penagih asap. Penagih asap Yes. Mengaku kan? Mengaku. Okay, Ini dan aku bahasakan daripada dulu lagi bro. okay, so kalau korang selalu nampak video ajar-ajar berhenti rokok tu Alip lah tu. And kita ada Dr. Wan. Bukan setakat mengajar je, tiaw. Penagih kau ni. Mengaku Ha? Yeah. Dr. Wan pernah isap rokok? Pernah sekali nak try rasa. Okay. Tapi kau rokok, tapi vape. Okay. Dia orang kata macam, wangi semacam kan. Nak try rasa. Try satu sedutan tu, panas dalam ni. Bondol ni. Rasa macam, esok tu sore throat. Sakit tekak. Okay. So itu pengalaman satu je. Tapi rokok tak pernah ha? Rokok tak pernah. Okay. Kenapa bro? Tak pernah. Sebab first rokok ni busuk. Minta maaf lah cakap. Okay. Kenapa minta maaf? Memang busuk pun. Memang busuk. Tapi kalau vape ni dia wangi. Logik kan? Logik. Yes. Dulu pula kita punya pendapat vape lebih safe daripada rokok. Betul lah kan? Kita selalu dengar. Ya, kita selalu dengar dulu kan? Tapi bila kita belajar balik, baca artikel bla 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 bla, sebaliknya pula. Ya Tapi macam saya rasa lah, saya punya hipotesis lah. Sebab kadang-kadang benda yang baru ni, dia tak ada research yang mendalam lagi. Betul. So banyak overclaim. Bila dah ada research, boleh debunk benda tu kan? Betul. So kesian lah dekat orang yang kena overclaim kan? Macam saya sendiri, saya berpengalaman sebab asrama. Sebab asrama ni dengan rokok tak dapat dipisahkan lah. Tapi saya tak isap rokok tegar. Saya pernah try. Tengok member duduk belakang tandas. Apa ni? Sedap sangat ke kan? Kali try batuk-batuk. Lepas tu beberapa tahun kemudian saya try vape. Sama juga batuk-batuk. Saya cakap tak kena lah. Memang batuk-batuk kan kalau isap rokok? Dia first memang batuk-batuk lah. Okay. Lepas tu dah tahu batuk, asal kau teruskan lagi? Dia sebab di sebalik batuk tu akan datang pening-pening kepala tau. Dia first time otak kita rembeskan dopamin. Betul tak? Bila nikotin masuk dalam badan, dopamin akan keluar. Kita rasa macam pening-pening, jalan pun tak boleh nak jalan straight. So, tapi kali kedua isap rokok takkan dapat rasa yang sama dah. Okay. So, kenapa aku bahasakan penagih kan? Sebab kita akan sentiasa mengejar that first high tu tau. First time isap rokok tu kan. Macam aku rasa orang faham benda ni. Kalau kau puasa seharian, lepas tu buka puasa tu isap rokok sebatang. Orang kejar benda tu setiap kali isap rokok, tapi takkan dapat rasa kan. It's just nak hilangkan kepengen tu je. Tapi deep down, kita masih lagi mengejar the first high tu. Tolerance kita panggil. Tolerance. Oh, so masa mula-mula tu dia macam barrier dia susah sikit. Lepas tu makin lama makin sedap macam tu lah. Ya, betul.
Tapi tadi Alex sebut dopamin kan. Untuk mungkin ada orang tak tahu lah. Doktor, dopamin ni benda. Dopamin benda yang membuatkan kita rasa macam seronok dan self reward. Okay. Makanan naikkan dopamin. Merokok naikkan dopamin. Minta maaf. Pornografi naikkan dopamin. Heroin naikkan dopamin. Anything yang menyebabkan kita rasa pleasure Okay. ada kaitan dengan dopamin. Tapi dia bukan negatif semata-mata. Dia macam kalau kita make money dapat Dopamin. dapat tackle awet dopamin. Tapi apa yang kita seronok tu semua dopamin lah. Dia reward punya chemical. Yes. Okay, so maksudnya macam mana nak tahu dopamin tu bagus atau tak? Dia dopamin, dia bergantung pada kita apa yang kita buat. Kalau kita buat benda yang positif, dopamin still akan release. Benda yang negatif pun dopamin still akan release. Cuma tepu tak tepu je. Contoh yang tepu, merokok. Sebatang rasa sedap. Esok lusa kena 2 batang untuk dapat efek yang sama. Last sebungkus satu kotak sehari untuk dapat efek yang sama. 1 kotak sehari Tu 2 kotak sehari pun ada. Wih, 2 kotak sehari Tak Tak pelik boleh. Tak pelik. Tapi tak apa, kita nak start pada begini. Kita nak pergi ke pucuk pangkal lah kan. Alik, macam mana kau boleh start isap rokok? Asrama. Okay. Dia bukan asrama. Itu macam vague sangat dia punya jawapan kan. Punca dia awet lah. Nampak Apa kena mena dengan awet? Tak. Break up ni pasal. okay. Break up ni pasal kan. Break up tu macam stress lah. Lepas tu dekat asrama time tu lah. Saya tak tahu nak buat apa. Phone tak ada. Tahu awet kantor curang kan. Sekolah luar kan. Aku asrama. Awet sekolah luar. So macam ikut lah member. Aku member dengan senior seorang lah. Aku form 4, dia form 5. Dia kata nak ambil sebatan. Minister light. First rokok. Hisap. Terbatuk. Berair mata mat. Tapi hisap lagi lah. Hisap lagi sebab dia sakit kat sini tau. Tapi dia sakit kat sini tu yang aku mengejar. Sebab aku tengah sakit dekat sini. Faham tak? Aduh, okay. So macam bila sakit kat sini kan. Macam okay lah. Ni okay lah. Daripada tore-tore tangan ni okay lah kan. Sakit sini. Lepas tu bila dah habis batang tu, dia rasa pening lah. Start rasa pening tu aku rasa macam aku dah hook ni. Benda ni sedap. Tapi esok try balik kan. Tak rasa benda yang sama dah. Okay, macam tu lah. So Alhamdulillah aku masa try tu tak ada sebabkan sakit kat sini. So dia tak lekat lah. Dia sebab nak try je kan. Tapi macam tadi kan bila sebut masa nikotin yang ada dalam rokok. Sebenarnya orang isap rokok ni sebab rokok ke sebab nikotin? Dia a combination dua-dua. Pendapat aku based on pengalaman. Sebab nikotin still boleh dapat walaupun tak inhale smoke. Contohnya tembakau kan. Dekat US ataupun dekat Nepal pun ada orang kunyah tembakau untuk dapat nikotin. Betul? So maksudnya kalau dari segi scientifically pun diorang memang bagi tahu orang ramai isap rokok, one of the main reason bukan nikotin saja. Nikotin satu ni habit. Kadang-kadang orang isap rokok ni dia bosan. Kadang-kadang habit. Ni benda ni. Otak kita ni dia macam peta tau. Antara organ mana yang paling majority, yang paling besar yang dikawal oleh otak adalah jari. Sebab tu orang edit main phone, orang edit main rokok. Mata kurang. Lebih kurang pula tu pergerakan dia kan, just scroll kan. So benda ni nampak simple tapi benda ni adalah habit yang boleh membawa ke arah yang positif dan ke arah yang negatif. Ikut juga apa yang kita guna lima jari kita buat apa. Okay. Tapi kan macam bila fikir balik kan, cuma untuk proses. Kalau tukar, sebab ramai orang cakap vape ni one of the main reason dia diciptakan is untuk bantu orang berhenti rokok. Mulanya dululah dia punya dia naratif yang dikeluarkan kan. Tapi sebenarnya sebagai seorang perokok macam kau rasa betul ke benda tu? Berhasil lah. Aku nak cakap based on pendapat saja, tapi ikut pengalaman aku, dia bukan the safe option, dia the clean option. Tu je. Dia kalau isap rokok atau cerut ni, dia akan bau tau. Dia akan bau, jari akan bau, mulut akan bau, badan kau akan bau rokok. Tapi bila isap vape, just a quick hit lah. Quick hit. Macam kalau contoh dulu kan, isap rokok dalam tandas kan, kantoi bodoh tu. Isap rokok dalam tandas kan, dia kepang kan, bau dalam tandas sebau rokok kan. Tapi sekarang isap vape dalam bilik pun macam tak apa kan. Tak bau, mulut tak bau. Tapi kau still dapat dia punya buzz. Macam kenapa rokok buatkan orang bau busuk ah? Kenapa rokok? Buatkan mulut bau busuk.
Okey, satu adalah memang tar, nikotin sebab boleh kata lebih 4,000 chemical yang menyebabkan mulut berbusuk ni. First adalah nikotin dengan tar tu. Oh, nikotin pun buat busuk ke? Yes. Lepas tu yang ketiga adalah formaldehyde. Formaldehyde membuatkan mulut jadi busuk dan gigi kuning. Okey. Ni kita panggil sebagai nikotin stain. Okey. Ni kat jari pun ada nikotin stain. Tu yang Oh, buat maksudnya mulut kat tu. jari pun bau? Jari pun ada stain. Kita buat tu kan. Ha? Berpuluh-puluh tahun buat. Oh, Memang nampak kesan? Yes. Dia jadi Yang ni nampak. antara yang susah nak hilang bau dia. Bau dia? Bau dia, nampak stain dia. Okay. Sebab tu kalau doktor boleh tahu kita ni perokok tegar ataupun tak melalui tengok kat jari je. Dia ada symptoms, ada sign kita panggil. Sign tu lah nikotin stain. Tapi walaupun berbau, tapi perokok ni dia kental jiwa dia. Tak tahu lah, dia risau kan. Dia bila dah bertahun-tahun merokok dia kan, satu dia dah normalize tau. Macam tak apalah, bapak aku isap rokok, member aku isap rokok, adik aku isap rokok, semua isap rokok. Dia benda tu macam standard lah, bau togetherness, faham tak? Lagipun kau keluar, kau pergi lepak kat mamak dengan member semua isap rokok. So dia bau yang sama. Duduk seorang tengah sedih pun isap rokok. So dia just normal. Benda tu dinormalize. Kalau ikutkan pendapat aku kan, nak berhenti isap dadah lagi senang daripada nak berhenti isap rokok. Serius lah. Ini controversial sikit. Tapi kau tak boleh masuk 7-Eleven cakap nak pop sebiji. Tak boleh. Oh, Faham tak? access tu terhad sikit. Access tu kau kena kenal orang, yang kenal orang, baru kau boleh access benda tu. So kau nak hilangkan ketagihan kau, kalau kau betul-betul nak ubah hidup kan, kau just pindah tempat lain je. Tu je. Kau just asingkan diri kau daripada orang yang kena orang tu. Tapi kau pergi mana-mana pun, ceruk gungusang sekalipun, dan ni sebatang ada jual. Ada? Suria sebatang ada? Ada? D-Blend sebatang ada? Ada? Sah. Oh, so family ku isap rokok? Semua isap rokok. Semua isap rokok Yes. Doktor? Family ada yang rokok, ada yang vape, ada yang dual smoker, dua-dua dia balon. Ada tak kesan negatif yang berlaku depan mata? Kesan negatif adalah financial lah. First, kesihatan confirm lah. Okay. Sekejap. Financial nombor 2. Tak ada duit. Macam kita kata lah, kita sanggup kalau boleh diberi pilihan, nak pilih oksigen ke asap rokok? Smoker akan pilih asap rokok daripada oksigen. Benda tu sampai ketara. Macam benda tu adalah needs yang perlu dia dapat. Okay. Rokok mahal. Dah mahal tapi sanggup beli. Financial memang akan terganggu. Saya kan, one of the main reason saya rasa lah saya tak isap rokok sebab ayah saya, dia kena kanser tau, tapi dia isap rokok. Okay. Tapi bila tanya, okay, doktor bagi pendapat doktor lah yang ni sebab masa dia meninggal tu, saya muda lagi, umur 2-3 tahun macam tu. Jadi saya pun tak tahu full story. So bila dia dah kena kanser paru-paru semua kan, meninggal, saya tanya mak saya sebab apa dia meninggal. Dia perokok tegar. So mak saya cakap ni apa doktor cakap. Doktor pernah dengar macam ni. Sebab dia kena kanser paru-paru ni adalah sebab banyak makan makanan dalam tin, dalam tempoh masa yang lama. So benda tu memang normal lah, pernah berlaku juga. Oh, Setuju okay. sangat. Sebab tu kadang-kadang saya tak setuju yang rokok punca kepada kanser paru-paru sahaja. Oh. Kalau ikutkan tu, kecil manis, benda-benda manis tu lagi tinggi menyebabkan kanser paru-paru, kanser lah dibandingkan rokok. Oh ya? Sebab tu saya cakap, satu penyakit ni, kanser lah terutamanya, dia adalah multifaktorial. Dia bukan sebab hanya rokok je yang akan dapat. Ada je yang rokok tapi tak dapat. Dia tengok genetik. Tapi kalau kita tengok statistik ataupun data, rokok dengan pemakanan merapu, macam yang tak healthy lah kan, yang mana cenderung kepada kanser? Makanan yang tak healthy sebenarnya. Faham tak? Sebab makanan tak healthy ni lebih rosakkan DNA, menghasilkan radikal bebas dibandingkan dengan rokok sendiri. Faham tak? Faham. Sebab tu saya tak boleh nak jawab. Nak kata okey. Sebab bila saya buat konten pasal rokok atau vape, mesti ada orang cakap, ni aku isap rokok sampai 90 tahun, boleh ke hidup? Yang tu kita panggil sebagai anecdotal fallacy lah. Mungkin nenek dia tu strong genetik yang kuat. Makanan dia jaga. Rokok tak rosakkan DNA dia.
Oh, tak? Contoh faham. macam saya pula, DNA pula senang rosak. Hang isap rokok, ambil lah 2-3 tahun kena kanser. Okay, Dia faham. kena banyak faktor untuk buatkan kawan tu kena kanser ataupun tak. Tapi tu biasalah. Bila kita sembang pasal rokok, kita akan cakap rokok tu memang bahaya. Memang tak dapat dinafikan. Tapi bila kita rokok punca pada kanser, saya tak ada cakap. Banyak lagi faktor yang lain. Aku just nak bagi pandangan aku kan. Sebab aku pernah duduk kat kampung. Orang tua kat sana, perempuan bukan isap rokok lah, isap cerut. Cerut daun tu. Kenapa dia orang boleh fit walaupun umur 70 lebih kan? Bangun pagi pukul 5. Pergi ke bendang. Tarik lembu. Bersawah padi sampai tengah hari. Baru makan. Yang isap rokok sekarang, kalau tak ada apa, bangun tengah hari. Ataupun bangun pagi, duduk dalam kereta untuk pergi ke office, untuk duduk sepanjang hari. Lifestyle yang berbeza. Lifestyle yang berbeza. So nak compare tu macam redundant sikit lah. Macam apa guna kau compare? Hidupnya lain. Faham. And mungkin juga yang duduk kat kampung tu makanan tu healthy je kan. Makan ladang organic, sendiri, besarkan ayam sendiri kan. Betul ke? Sekejap Starbucks. McD lagi. So macam bila fikir macam tu kan, berbalik-balik pada kes bapak aku punya kanser tu, so mungkinlah juga campur rokok, campur dia punya kes benda ni. So macam-macam faktor lah juga kan sebenarnya. Okay, so logik lah kat situ. So bila cerita pasal rokok, orang akan pertama sekali fikir pasal nikotin lah. Nikotin yang membuat aku ketagih. Tapi bila aku buat research pasal nikotin, banyak juga dia punya benefit yang bagus juga daripada nikotin ni. Okey. Pada tahun 1970-an, tak salah saya lah kan, rokok ni menjadi satu bukan treatment, membantu untuk sembuh penyakit usus radang. Rokok? Yes, Crohn disease kita panggil. Okay. Yang tu yang kebaikan rokok saya nampak, sebab nikotin. Okay. Kenapa dia membantu ni? Sebab dia ada kaitan dengan salur darah yang ke usus. Nikotin akan mengecutkan salur darah, akan mengurangkan risiko kena kita panggil Crohn disease ni. Okay. Tetapi bila di study balik, dia punya benefit dia tu sikit dibandingkan dengan dia punya keburukan. Nampak tak? Mula-mula study menunjukkan rokok tu baik. Bila banyak study lagi, okey, hang tak kena usus, hang kena jantung. Tak kena jantung, arthritis yang lain. Tak kena tu, ni otak, seizure lah, lepas tu Alzheimer lah. So dia punya benefit tu tak berapa banyak dibandingkan dengan keburukan dia. Tapi sebenarnya nikotin je kan yang kalau- benefit. Itu kalau rokok kan. Itu kalau smoke inhalation. Tapi dok rasa nikotin patch, nikotin gum ataupun nikotin spray tu macam mana pula? Okey, yang bilangan nikotin dalam rokok dengan ni berbeza satu. Okey. Nombor 2 dalam rokok tu ada another 3,999 lagi ada chemical substance yang tak ada dalam patch, yang tak ada dalam film, yang tak ada dalam spray. Ya tu je lah beza dia. Dalam rokok. Tapi boleh ke orang get the benefit of nicotine, dapat benefit nikotin tu daripada benda-benda lain? Macam patch tu Yang macam patch tu. Recommended tak? Gum ke? Sebenarnya nikotin kita tak perlu dalam badan. Melainkan kita dah pernah ada tolerance, withdrawal semua tu. Kita perlukan nikotin untuk taper down saja. Badan kita pun tak perlukan nikotin pun. Tapi kita bukan ada nikotin receptor ke? Nikotin receptor ada. Nikotin receptor, muscarinic receptor memang ada. Tapi reseptor tu diperlukan sama ada kita overdose ataupun dengan bantuan perubatan yang lain. Tetapi reseptor tu lah antara reseptor yang jangan kita activate kalau boleh. Oh ya? So apa? Sebab dia tinggi dengan kita panggil tolerance. Nikotin ni senang untuk kita ketagih. Sangat-sangat senang ketagih. So kalau dia ada kat badan kita, maksudnya ada kegunaan lah bukan? Dia macam ni, dia ada kegunaan dia untuk kebaikan dan keburukan dia. Sebab tu saya cakap antara reseptor-reseptor yang paling, yang kalau boleh jangan aktif adalah nikotin. Melainkan kita sendiri dah aktif dan kita perlukan nikotin untuk taper down balik. Okay. Sebab tu orang kalau nak berhenti merokok tak boleh berhenti tiba-tiba. Dia akan ada satu lagi withdrawal. Withdrawal Yes. Aku tak pernah tahu pasal nicotine receptor tu. Tu receptor standalone. Dia memang receptor tu wujud semata-mata untuk nikotin saja.
dia ada nikotin 1, nikotin 2 reseptor. Yang ni semua kita bagi cholinergic receptor lah. Memang detail lah tu. Tapi reseptor ni memang untuk ketagih. Okay. Mungkin 10 tahun ke datang kita akan tahu benefit lain. Tapi untuk masa sekarang, nikotin tu deactivate dengan merokok dengan vape. Dan bantuan juga dengan nikotin juga. Saya sebenarnya tak puas hati. Macam kenapa diorang buat rokok sebenarnya? Tu dia macam Macam apa motif dia mula? tengah terfikir kan tembakau kan tumbuhan. Okay. Kenapa tak buat sup tembakau ke? And buat Ke dia kena bakar baru dia jadi, dia macam activate injection chemical tak reaction ke apa? Soalannya baik sebenarnya. tak tahu. Itulah tak terfikir. Tak terfikir kan? Tak terfikir. Kenapa dia orang buat rokok sebenarnya? Apa yang diorang nak sebenarnya kan? Macam mesti masa diorang buat tu, aku bertata dalam ni. Macam apa diorang nak sebenarnya? Actually benda-benda yang formaldehyde semua benda tu kan, Dia top up lepas tu. additional chemicals tu, dia top up kemudian untuk buat people consume more. Kan. Untuk buat orang lagi ketagih. Sebab Greedy pure tobacco Tak sedap. very small amount nikotin. Maksudnya? Dia kalau smoke cigar kan, contoh cigarillos kan, yang cigar gedabak tu memang banyak nikotin lah. Tapi contoh cigarillo small yang ori punya tembakau tu kan, kalau smoke kan, dia rasa asap je. Rasa asap, rasa pening sikit-sikit. Tapi dia tak seketagih macam rokok. Datang pula vape. Uncontrollable consumption. Tak boleh nak control. Sebab dia clip. Dia tak ada nak kena cari ashtray, nak kena habiskan satu batang, nak kena ni, dia just so badan dia always masuk nikotin tu. Satu je dalam banyak-banyak kecaman yang kita boleh bagi kat orang yang buat vape for first kan. Satu benda yang kita tak menafikan, dia menyelesaikan masalah bau lah. Yang tu memang dia nampak kelopongan dalam market. Oh, ramai orang tak nak ni. So kalau kita bagi wangi, tetap settle masalah. Tapi sebenarnya sekarang kita tahu lagi teruk kan sebenarnya. Ya, sebab saya nampak vape ni, dia kadang-kadang ada cakap, ni nikotin, zero nikotin, pasal tak boleh pula. Sebenarnya vape ni dia Zero nikotin pun ada? ada. Dia ada nikotin salt, ada free base, dia yang e-liquid tu kan. So, macam mana nak jawab soalan ni? Study menunjukkan teruknya vape ni bukan pada nikotin saja, pada kandungan yang lain. Contoh macam vegetable glycerin ataupun polyglycol. Dua benda ni lah additional untuk terukkan lagi vape dibandingkan rokok. Okay. Sebab dua benda ni, rokok dia akan rosakkan bahu-bahu tau. Okay. Dua benda yang propylene glycol dengan glycerin ni, dia akan renyukkan Paru-paru? kita macam ni tau. Tapi bila propylene glycol ni, dia akan ambil getah, kita renyuk. Collapse, lung collapse kita panggil. Sebab tu lah sekarang ramai patient muda-muda paru-paru berair. Paru-paru bocor. Nak kena keluarkan air. Propylene glycol. Itu antara punca sebenarnya. Daripada vape lah? Itu memang dah confirm lah daripada vape. Memang pada vape dalam e-liquid dia orang tu. Sebab macam vape pun ada banyak jenis kan? Banyak ni. Banyak sangat jenis. So, mana satu yang paling bahaya sebenarnya? Ke semua sama? Tapi kalau banyak jenis vape, tapi part main component ni mesti ada untuk setiap vape. Propylene glycol, glycerin vegetable, lepas tu water. Yang last kali option, ada nikotin ke atau tak ada nikotin? Tu je. 4 komponen mesti akan ada untuk setiap vape. Tak gila lah nanostick ke apa benda, mesti ada benda ni. Kalau tak ada benda ni, dia tak akan buat addict, dia tak akan seronok. Oh, kalau dia tak ada, dia tak akan rasa feel tu. Satu lagi perasan tak, ada yang vape ataupun tak kisahlah e-cigarette lah, yang dia control smoke. Sedut, tak ada asap. Sedut ada asap. Okay. Yang menghasilkan asap tu adalah propylene glycol. Yang tu yang untuk kita hasilkan asap sebenarnya. Dan benda tu juga yang collapsekan lung kita. Kau macam kau lepas kau isap kau bisa vape pula? Sulam dua-dua. Hah? Sulam. Dalam Maksudnya? masa aku panggil sulam. Dia isap rokok sekali dengan isap vape. At the same time? Yes. Aku start isap vape ni daripada zaman pen lagi tau. Sebab time tu aku umur 19. Daripada time tu lagi aku fikir aku nak berhenti isap rokok ni. Terjumpa yang pen tu kan. Yang pen. Pen betul-betul pen tu. E-cigarette dia panggil. Smoke. Itu puas lah. Sedap lah. Time tu dia macam hopeful lah. Vape ni macam hopeful. Sebab asap dia tak berkepuk banyak macam sekarang. Dia bukan macam terus
beras satu bilik kan, time tu nampak hopeful. Tapi bila datang macam benda-benda baru ni, macam mula-mula sekali dripper, coil, dia coil keliling kapas, lepas tu titik flavouring dekat atas kapas Ya kan. tu aku ingat tu zaman tu. Bro, Semangat kali tu ah. Oi. Boleh mamak buka lah. Tak, kau tak Bakar kapas sebagai jadi saintis pula. Kau tak faham Isap. Feeling dia kan macam kau isap rokok gulung. Kau boleh custom macam-macam kau nak. Jenis nak gulung dia macam mana, jenis kapas dia, jenis flavour dia, macam mana kau nak mix flavour, bagi rasa creamy sikit, manis sikit. Dia lain tau. Tapi start kat situ ada start jahanam. Ni start jahanam. Oh kira macam korang customise ni ikut kepala sendiri lah. Ikut ni lah. Start Okay. daripada tu dia macam dah jahanam sikit lah. Tapi pada pendapat aku lah, based on apa yang aku pernah masukkan dalam badan aku sendiri kan, yang paling menyakitkan badan aku, yang disposable. Disposable Kenapa tu? Yang paling menyakitkan badan. Aku tak tahu dia bahaya ke, dia lagi selamat, aku tak tahu. Aku tak tahu isi kandungan dia. Aku just tahu apa dia buat dekat badan aku. Tapi yang paling buat badan aku rasa sakit sekali kan, disposable pot. Paling buat badan aku rasa sakit. Kisah kan, disposable pot. Sebab kau tak boleh nak control anything yang dekat dalam dia. Dia mass produce tau benda tu. Dia dibuat dalam kilang, cocok pakai mesin, nak bagi tahan lama dalam transport, shipping semua benda tu. Bila aku buka satu kan, dia bukannya pakai kapas yang biasa guna tau. Dia pakai macam kapas yang letak dalam puntung rokok. Tapi dia letak dalam vape tu, dia basahkan dengan flavouring, dia letak pula mesh coil untuk panaskan, bagi keluarkan asap. Dia kata ini menyimpang jauh daripada apa yang aku biasa. Tapi bila masuk dalam badan, yang tu yang rasa paling sakit lah. Sepanjang aku bergelumang dengan asap ni. So maksudnya tu kira negatif punya experience yang paling teruk lah. Ke ada lagi teruk? Dia kalau nak cakap lagi terus, luar daripada vape dengan rokok ni banyak je. Benda-benda Tak, vape dengan rokok, punya yang tu paling teruk lah. Dispo lah. Dia buat badan aku rasa paling sakit setiap kali isap. macam mana sakit saya tak faham. Dia macam sakit sendi ke apa? Dia tak selesa. Dia macam kalau isap rokok kan, aku boleh cakap dia smooth. Dia masuk tu, dia just keras kat sini, and then dada start berdebar, kepala start sedap, dan settle. Kalau isap yang device vape yang macam dulu punya tu kan, dia masuk tu, dia panas sini, dia keluar, dan tapi dengan dispo ni, isap masuk, sakit urat sini, isap sakit sini, tarik-tarik sini. Sebab apa doktor? Sebab apa sakit tu? Kita muscle ache ataupun cramp lebih kurang, masa soreness lah. So bila kita isap nikotin ni, Sebab dia akan buat nikotin, kita relax kan? satu relax. Sebab tu kalau itu efek pada psikologi. Tapi efek dari segi pembuluh darah ataupun capillaries ke apa, dia constrict. Bila constrict, pengaliran darah ke seluruh badan akan limited. Sebab tu rasa macam muscle fatigue ataupun muscle ache ni. Sakit-sakit, sengih-sengih. Sebab pengaliran darah terganggu. One of the reason dia. Faham. So bila kena macam tu, kau dah tak isap lah? Isap ke? Ketagih lah. Walaupun sakit Walaupun sengit. Isap ke lah. Dia sebab dia lagi senang. Dia tak ada abu, tak ada asap. Ada asap lah. Tak ada abu, tak ada api. Tu kalau compare dengan rokok. Kalau compare dengan device vape lama, dia tak payah recall, dia tak payah nak beli flavor, dia tak payah nak tukar kapas, kembang-kembangan kapas, dia tak payah semua benda tu lah. Dia just beli, isap. Tu je. Tapi dia punya sacrifice dia, benda tu lah, effect. Aku rasa kalau tanya orang yang tengah isap dispo sekarang kan, dia tak rasa tu. Sebab badan dah terbiasa dengan benda tu lah. Dia orang ingat normal. Tapi bila tinggalkan ada seminggu ke, sebulan ke, try isap balik. Lepas tu tinggal, try isap rokok. Beza rasa dia. Dia punya after feeling tu rasa lain. So sekarang kau berhenti lah? Sekarang berhenti lah. Apa turning point dia? Apa turning point untuk berhenti?
Sebab daripada umur 17 lagi nak berhenti. Daripada mula-mula kenal, mula-mula rasa sedap, mula-mula kantoi dengan mak. Lepas tu macam, okay nak berhenti kan. Tapi tak boleh. Start daripada umur 17. 10 tahun kemudian baru jumpa jalan keluar. Tu pun sebab aku kahwin. Lama. So turning point dia kahwin lah. Turning point dia kahwin lah. Kahwin and broke lah. Tak ada duit lah. Takkan minta duit bini. Kalau dari segi scientifically lah nak berhenti rokok, apa yang doktor suggest? Suggest diri sendiri tu. Dia nak berhenti tak pun tak? Tak kisahlah kita paksa dia pergi klinik berhenti merokok ke, kita bagi dia something ke. Kalau dia tak mau berhenti tak boleh juga. Tanya dia dulu. Dia nak berhenti tak pun tak? Nak berhenti sebab apa? Berhenti sebab tak ada duit ke? Dia kena ada strong reason kenapa dia nak berhenti. Sebab, ada kena sakit jantung ke? Sebab rokok, yes. Rokok, vape boleh menyebabkan serangan jantung. Mungkin itu sebab untuk berhenti rokok pun boleh. Barulah yang lain boleh membantu. Jauh daripada kawan-kawan merokok. Okay. Lepas tu dia kena start bersenam lah. Lepas tu start dapat udara yang fresh. Baru boleh membantu sebenarnya. Diri dia dulu. Baru boleh. Recommended ke kalau berhenti rokok, vape, tapi kita ganti dengan macam nikotin punya chewing gum semua tu? Sebenarnya nak kena ganti nikotin tu, yang tu one off boleh membantu. Sebab saya cakap tadi, bila kita dah terdedah pada nikotin yang sepatutnya nikotin tak boleh ada dalam badan, kita tak boleh buang macam tu saja. Kita kena taper down dose dia. Sebab ikut kajian, satu batang rokok dia ada lebih kurang 8 ke 12 mikrogram nikotin. Tapi bukan semua masuk. Kita habiskan satu rokok cuma masuk lebih kurang 0.8 per 1 mikrogram ni kot. Yang masuk ke dalam darah. Try bayangkan, satu stick 1 mikrogram nikotin masuk. Berapa stick kita dah hisap sepanjang ketagih. Dah tapu lah badan ni. So, kita tak boleh tinggal nikotin tu secara mendadak. Kita kena perlukan nikotin yang lain. Tetapi dos yang terkawal. Ini doktor sendiri yang akan bagi dos. Mula-mula untuk tempoh seminggu 2 minggu, dos banyak ni. Lepas tu dah okey, dia akan taper down. Lala sampai zero nikotin. Baru dia bebas. Ada setengah orang dia memang gila punya hati keras. Dia tinggal macam tu saja. Siap withdrawal symptom datang. Apa symptom? Withdrawal symptom. Symptom Tu yang kita withdrawal. find macam panas baran. Tengok sat tumpuk dia ke. Ataupun dia macam bad tempered. Kan? Dan lepas tu kusut masai. Serabut je aku tengok hang ni. Fokus kerja pun tak. Pergaduhan suami isteri, perceraian pun boleh berlaku. Yang tu lah withdrawal symptom. Kita tak mahu tu. So yang buatkan rokok ni saya mahal, nikotin ke benda lain sebenarnya? satu brand. Oh macam tu Baru cakap. Ya Allah. Satu brand. Brand. Okey, brand yang buatkan mahal. Sebab rokok tu dah contoh lah kan. Satu brand. Kalau kita hantar makmal toksikologi pun, bilangan nikotin mungkin hampir sama. Mungkin hampir sama. Tapi rasa sebenarnya lain lah. Rasa lain-lain tu tambah-tambah yang lain lah. Nikotin dos tu mungkin hampir sama. Tapi range macam tu lah saya cakap. Satu stick 8 ke 12 mikrogram nikotin. Saya ada soalan yang agak interesting lah. Kita semua tahu rokok ni, bila sebut rokok ramai orang akan fikir negatif lah kan, vape ke. Tapi kenapa benda ni still legal dekat Malaysia? Satu macam saya cakap, apa pendapat saya lah kan. Sebab benda ni is about business. Supply demand lah. Business mendahului kesihatan. Okay. Kalau kita fikir kesihatan, business jatuh, tak ada ni, habis. Faham tak saya cakap? Faham. Tapi North Korea haramkan sigaret tak silap. Tu yang bagus tu. Oh ya. Haram tak. Style. Itu sana hukum bunuh terus. Bunuh terus? Yes. Hukum bunuh terus. Dia macam sini dengan dadah. Hukum bunuh. Sigaret no. North Korea. Tapi tu lah. Kalau sigaret je yang haram, benda lain jahanam tadi kan. Ya. Kau rasa Malaysia sama lah aku rasa. Legal. Business lah. Sebab benda ni dalam bahasa kita panggil dah grandfathered in. Faham tak? Daripada dulu lagi
Daripada dulu lagi kenapa doktor cakap branding kan, rokok ni kenapa mahal kan? Sebab daripada dulu lagi dimarketkan rokok ni sebagai satu benda yang cool. Marlboro ada Marlboro Cowboy. Dunhill ada Classy. Lucky Strike ada masa tu tak ingat masa tu apa. Boleh sebut ke? Dia punya brand-brand ni tak ada masalah. Yang ni kita tak tembak pun. Okay. Ya, dia dah dimarketkan sebagai satu benda yang cool tau. So benda tu pada masa dulu create demand. Dia create demand untuk fit in je. Nak nampak hype kan, nak nampak cool kan. Tapi benda tu ada nikotin. So the long game is ketagih. So bila budak-budak muda nampak orang yang lagi dewasa segak cool semua kan, dia tak perlu dah marketing macam tu. Dia just kau tengok, oh bapak brother ni cool tu, aku nak jadi macam brother ni lah. So, kok gak start pakai baju macam brother tu. Tapi satu benda interesting, sekarang dah tak ada iklan kat TV, billboard, pasal nak? Dia sebab tak dibenarkan dah. Yelah, so since bila tu Since bila tak dibenarkan? Aku pernah lepak sekali dengan orang yang pernah buat iklan untuk Marlboro. Okay. Masuk TV. Tak silap. Dia kata last boleh masuk TV tak silap tahun early 2000s lah. Lepas tu rasa tak boleh lah. Tapi diorang sebagai marketer, diorang cari juga jalan untuk marketkan benda tu lah. Okay. Tak boleh letak Marlboro, logo saja. Oh, tak boleh logo. Tak boleh logo seketul tu. Diorang letak satu kereta logo sebelah ni, satu kereta logo sebelah ni, drive macam mana. So maksudnya macam mana? Nampak juga logo? Nampak juga logo. Tapi dia bukan satu logo yang seketul lah. Okay. Tapi after that dah tak boleh lah. Tak boleh langsung mention semua benda, tak boleh lah. Tapi nampak lah kira macam ada usaha untuk ni. Sampai sekarang pun tepek gambar baby semua kan. Tapi tak berkesan betul kan? Betul cakap. Tak berkesan langsung. Dia sebab Ingat kalau diorang tak masukkan yang tu, tak masukkan yang dah tag semua benda ni kan, penagih akan dapatkan apa yang diorang tagihkan juga. So datanglah Robot Senuduk, semua black market semua benda ni kan. So kenapa diorang nak kacau market diorang sendiri, faham tak? Market dah ada. Supply je. Cuma bab moral tu okay, tepek gambar baby, rokok membaik kesihatan. What else can you do? Benda tu dah rooted, dah berakar jauh dah. Dari sudut psikologi ni apa tak berkesan betul? Tak berkesan. Dia cakap dah berakar yang ni. Dah berakar. Dalam nenek aku dulu okay. Aku risau sekarang tak ada apa pun. Tapi gambar-gambar tu memang real lah. Tapi memang itu antara komplikasi dia. Tapi kebaran kalian tinggi ke rendah? Kebaran kalian tinggi ke rendah? Tinggi. Contoh macam pregnant lady kan. Kalau pregnant lady dia isap rokok, gugur. Tinggi. Lebih kurang 20% tau risiko dia. Nak dapat kita panggil pulsatile previa. Tu yang uri bawah tau. Tinggi. Sebab dia main dengan blood vessel semua kan. Ya. Lepas tu nak jadi cacat baby tu, jantung lubang. Tinggi. Tapi itulah still. Tapi kadang-kadang itulah kalau kita sembang pasal rokok ni pun, rokok ni banyak jenis. First hand smoker, second, third. Kan? Second hand smoker, third hand smoker, tu lagi teruk pada first hand smoker. Macam apa maksud second hand smoker, third hand smoker? Second hand smoker ni macam bro, isap rokok depan saya. Okay. Asap tu kita sedut. Yang tak isap rokok ni sedut 100% tanpa filter. Lagi teruk. Yang third hand smoker pula, isap rokok, asap tu kena baju. Lepas tu kita dukung baby pula pergi hidu baju yang asap tu dah oxidize. Lagi teruk pada baby tu. Tu yang asma lambuk-lambuk tu, yang pakai net lah baby semput je. Isap kat luar dah, tak isap depan orang anak. Padahal asap tu dah berkepuk-kepuk lah kat baju. Tu yang sebab baby tu tak develop antibody. Ya betul. Tak develop antibody untuk perokok macam perokok. Kalau perokok, isap rokok, lama-lama dia akan develop antibody kan. Tapi baby ni kena partikel pun sensitif. Satu hilang start mature. Lang apa? Lang belum mature lagi. Dia ada develop tu baby. So kalau isap rokok ni boleh mandul doktor? Sebab saya check nikotin ni mengecilkan zakar. Dia zakar dia tak mengecilkan zakar. Dia mengecilkan batu. Testis. Okay. Testis hasilkan kilang. Tapi dia sementara je kan masa nikotin dalam badan je kan? Nikotin dalam badan satu. Tapi dia bukan sementara tau. Dia macam permanently lost tau.
Sebab apa tau? Nikotin dia rosakkan kita punya batu disebabkan oleh blood supply. Dikurangkan blood supply satu. Sebab dah restrict dah. Lepas tu nombor 2 adalah radikal bebas. Radikal bebas ni dia boleh masuk melalui saluran darah. Tapi dia pergi ke kilang testis tu. Dia rosak kat situ. Kesuburan akan terganggu lebih kurang. Rokok akan menyebabkan sperma kita tak boleh berenang. Cacat. Kepala dua. Volume rendah. Tu semua disebabkan radikal bebas dan juga nikotin. Memang tak dinafikan. Dia punya, kita punya fertility effect memang ada. Itu sebab rokok. Okay. Doktor ada patient yang masalah sedemikian? Dulu ada. Memang saya sendiri yang interview dia. Umur muda So rokok. Dah tebuk baru-baru. Kahwin dah 10 tahun. Tak ada anak. So rokok tu ada mempanan jugalah. Kepada mandul tu sebenarnya. Okay. So tu untuk lelaki lah. Kalau untuk perempuan? Kalau untuk perempuan adalah kalau dia teruk sangat-sangat, nikotin yang overdose akan menyebabkan irregular menses. Period dia tak teratur. Okay. Sebab bila kita perempuan hisap rokok, stress level naik. Hormon kortisol akan naik. Kortisol hormon ni dia akan distract ataupun akan mengganggu kitaran haid dan hormon estrogen. Perempuan kalau hormon estrogen ni kurang, dia akan jadi mandul. Okay. Hormon ni lah yang akan terganggu. Perempuan. Kita lelaki, testosteron terganggu. Tapi kortisol bukan memang diperlukan ke? Kortisol diperlukan tetapi tak boleh prolong. Tak ada tempoh masa yang lama lah. Dia kena Sebab tu stress hormon ni. yes. Dia perlukan untuk peak, lepas tu dia kena terus normalize. Dia tak ada peak terus stagnan tinggi. Tu jadi siap. Dan sama juga untuk bodybuilder. Bodybuilder yang isap rokok, masa recovery sangat lama. Masa growth dia akan lembab. Oh. Yelah sebab bila kita nikotin ni dia akan buat kita lagi relax masa sepatutnya kan. Relax masa. Lepas tu darah terhad. Darah terhad. Nutrition tak sampai ke otot macam nak build up. Tak boleh. Recovery, dia punya kita panggil DOMS. Delay onset muscle soreness menjadi lebih lama. Oh soreness tu. Soreness tu. Umi sekali seminggu rasanya pada orang sehari 2 okey dah. Betul juga kan. So saya ada juga pernah jumpa orang yang pernah masuk bina badan semua ni. Lepas tu isap rokok lagi. Dia struggle nak dapat anak. Ya, betul. Kadang-kadang maaf cakap shooting blank. Oh ya kan? Dalam tu kosong. Shooting tengok-tengok mana sperma tak ada. Ada semen je. Faham. Macam kau sekarang ni bila kau dah berhenti rokok ni, rasa macam hidup dah almost sempurna. Dia kalau nak cakap sebab dia terlalu lama tu, tapi masa awal-awal dulu kan rasa macam champion gila. Macam berjaya lah. Macam berjaya gila tu. Macam new life tu, macam hidup baru. Sebab baik dah 10 tahun, actually no, 13 tahun sangkut dengan rokok kan. Tak jumpa jalan keluar. Bukan tak jumpa, dia nak quit. Okay, nak stop lah, ni last. Esok tu tak boleh. Tak, kenapa dia macam ni lah. Isap rokok balik. Lepas tu bila benchmark bulan pertama tanpa asap tu kan, bulan pertama tanpa nikotin tu kan, rasa macam semua lah, testosteron tinggi, duduk dalam gym 4 jam sehari, makan pun Apa release tension lah? Release tension ke sampai macam tu sekali? No, dia rasa macam champion lah. Dia rasa macam boleh buat semua benda. Dia rasa macam rupanya inilah kehidupan. Kalau tak selama ni dalam cycle yang sama je. Okay, nak stop tak boleh stop, nak stop tak boleh stop. Okay, tak boleh stop, tak apa, teruskan. Tak ada duit. Teruskan, ada duit sikit, beli. Dia sangkut kat situ. Apa yang macam saya selalu nampak lah, orang isap vape lah contoh Sebab vape kan orang buat dalam bilik pun dia isap vape kan. Diorang akan isap ni selalunya bila diorang isap sambil buat kerja, diorang macam fokus tau. Kenapa kan doktor? Sebab tu saya cakap, nikotin kita anggap sebagai dia adalah psychoactive substance. Dia aktifkan kita punya ni concentration. Oh macam caffeine lah. Macam caffeine. Caffeine yang NE belakang tu, Adik-adik semua. psychoactive lah. Okay. Psychoactive. So dia akan stay alert kita. Stay alert, kurang ke adenosine. Sebab tu orang tak tu. Okay. Try lepas. Tak isap. Sat je. Terlelap, tak boleh nak fokus, serabut, dan semua terabuk. Tapi Habis. kalau quit kan,
Kalau quit lepas sebulan tu, benda tu datang naturally. Benda tu datang naturally. Dia takkan mengantuk lah. Dia kalau nak fokus je. Kalau nak bertenaga je. Dia boleh kalau decide untuk jadi something, kau akan jadi. Tak ada unsur lain di Tak ada luaran unsur lain. yang menginfluence yang cerita lah kan. Melainkan kopi lah. Tu waktu pagi tapi sekali je. Dia tak ada macam okay, sambil buat kerja sambil kena minum kopi. No. Kalau caffeine dengan nikotin mana lagi teruk doktor? Nikotin lagi Kesan dia mind kuat sangat dibanding kafein. Kafein, kalau kita ada satu kimia tapi L-theanine. Okay. Kurang kesan kafein tu. Oh, dia macam mildkan sikit lah. Tapi untuk nikotin tak ada Nikotin tak ada. Nikotin sebab dia ada reseptor sendiri. Itu yang hebat lah. Okay, so kalau caffeine dia akan masuk ke adenosine receptor. Yes. Oh, Dan dia akan rampas menghalang. lah. Dia akan menghalang. Okay, faham. Interesting Ataupun dia saya nak tahu je, kenapa orang isap rokok ni semua tiba-tiba senang berak lah? Apa kena-mena? Dia senang berak. Macam kalau tak berak, tak isap rokok, kalau nak berak tak isap rokok tak boleh? Kau terbalik tu. Oh. Apa yang terbalik? Kau terbalik tu. Bukan isap rokok jadi senang berak. Pergi berak kena ada rokok. Kenapa Tak tahu. Memang habit dah jadi macam tu. Tak tahu kenapa. Satu habit, satu lagi macam saya cakap tadi kan. Otak kita ni, saraf dia ada dua. Okay, adrenergic receptor dengan cholinergic receptor. Cholinergic receptor ni, dia untuk parasympathetic. Parasympathetic ni badan kita tengah relax. Okay. Kita tak buat apa, jantung tak berdebar, pernafasan kita okey. Tetapi pencernaan kita jalan lebih laju. Kalau Oh. pencernaan jalan lebih laju, proses-proses nak hasilkan najis tu lebih cepat. Nikotin dia adalah parasympathetic punya receptor. So dia akan activatekan usus untuk lebih cepat bekerja. Sebab tu senang berak. Sama dengan caffeine Tetapi ada satu, kalau dia terlalu kronik sangat-sangat, akan lead kepada sembelih pula. Faham. Kat situ So kalau kau dulu kau rasa lah macam bila isap Rasa. rokok ni senang berak lah. Rasa tapi macam jijik pun ada. Ya dalam Jamban tu. dalam toilet kau isap kau dulu. Seronok pula kan. Aduh yai. Lagi-lagi toilet cangkung kan. Ya At least kalau Allah. toilet duduk dia macam okay, boleh kepit tutup kan. Tapi kalau Aduh. toilet cangkung kan. Plak jatuh tu kan. Isap. Kau rokok asap. Okay. Saya ada jumpa lah. Rokok sambil berak ni. Saya ada jumpa yang mana kesan daripada rokok ni memori kita tak kuat doktor. Betul Betul lah, sebab ni satu adalah dopamin dia tepu dan nikotin tu mengurangkan darah ke otak. Otak kita menerima darah 1 liter setiap 1 minit. Okay. Pengaliran darah ke otak tu sangat banyak. Kejap. So maksudnya walaupun fokus time tu, Fokus macam mana? darah dia tak masuk pun. Takkan masuk. Sebab apa? Sebab lebih darah banyak lalu ke otak, lagi cepat kita untuk simpan memori. Tapi bila orang rokok ni, pengaliran darah dia terhad. Satu terhad. Lepas tu dah akan ada brain fog dan sebagainya. Sebab negative effect tu. Kau rasa kau cepat lupa isap rokok? Rasa? Tak, dia cepat lupa tu tak tahu lah sebab Sebab lupa kan saya tak tahu. orang pelupa lah. Orang pelupa. Zaman Okey. muda dulu memang pelupa. Tapi brain fog tu banyak. Brain tu fog. dia rasa Macam jam lah. Macam apa benda jadi ni? Macam tu lah. dia macam tak ada hal yang tuju hidup lah. Wush. Lain tu, brain fog ni dia bukan jam kat bukan nak buat apa ni. Dia lebih pada macam termenung. Tak tahu menung apa. Rasa macam kau pernah tengok cerita movie kan. Kau berdiri kat tengah, crowd bergerak laju. Kau rasa macam tu. Kau just tengok life go by. Tak syok tu. Sebab tu kenapa first month aku berhenti aku rasa macam champion. Sebab aku rasa finally benda tu dah clear. Aku rasa dah boleh pergi gym, dah boleh make money, dah boleh bercakap dengan confident depan kamera. Walaupun sebelum ni dah pernah buat, tapi kali ni benda ni dia bukan luck tau. Dia macam aku rasa nak buat, aku boleh buat. Tu je. Kalau macam orang yang dah berhenti rokok, dia boleh recover balik macam normal lah? Semua boleh, kecuali paru-paru je. Once damage, permanently damage. Okay. Cuma apa yang saya nasihatkan untuk orang yang kronik smoker ni, makan makanan yang dapat improve balik paru-paru tu. Walaupun
tak 100%. Makan makanan Yang dapat naikkan function paru-paru. contohnya? Contohnya vitamin D. Okey. Vitamin D dengan satu lagi yang kita bagi zinc. Dua benda ni. Kalau vitamin D ni pada makan apa? D ni banyak telusu. Okey. Susu, produk semua tu kan. Keju semua tu. Dengan zinc. Dua benda ni. Dua benda ni akan at least lah. Paru-paru orang merokok ni dah rosak, dah collapse. At least vitamin D dengan zinc ni dia mempertahankan yang still function tu. Untuk replace sel dah mati. Dia takkan tumbuhkan sel dah mati, takkan tumbuh balik, tak. Cuma sel yang masih hidup dia boleh buat dua kerja. At least taklah lari 1 kilo kita dah cungap-cungap. At least boleh adapt. Satu kuatkan otot paru-paru, otot dada. Otot dada Yes, pectoralis major. Okey. Sebab pernafasan kita dibantu selain oleh function paru-paru, dibantu oleh otot paru-paru, otot dada. Okey. Pectoralis major, minor, semua tu. Apa kesan rokok pada testosteron Test dia akan Drop. Kalau perempuan kepada estrogen? drop. Oh, dia macam inverse lah. Lepas tu dia punya testosteron akan naik. Dia macam ni tau. Testosteron hormon boleh bertukar menjadi estrogen. Tapi estrogen tak boleh tukar je testosteron. Ke boleh? Estrogen tak boleh tukar pada testosteron. Tak boleh tukar testosteron. Tu antara benda yang main belun Yes. Wih, sangat-sangat menarik Kenapa sekarang saya mahu pasal estrogen kan? Kenapa sekarang banyak perempuan yang isap vape sekarang? Kenapa perempuan lah? Satu, macam saya cakap lah, benda tu senang accessibility, senang nak beli, kat mana-mana dia dijual, then trend, dan lepas tu psikologi. Tapi macam rokok pun senang akses ke? Sebab satu lagi, vape dia tak busuk. Bila tak busuk, tak apa, hisap terbegu. Try hisap rokok terbegu. Dia tak nampang tu. Dia tak busuk, dia tak serabut, dia tak cemar. Benda tu akan create environment yang kita rasa, selesa. Lepas tu, lagi satu, ni benda paling penting. Dia dimarketkan sebagai something yang selamat. Dia dimarketkan, bukan pendapat. Bukan dulu rasa tak, dia dimarketkan sebagai safer alternative. Betul. So bila orang lagi, no gate lah. Lagi satu, flavoring. Nikotin and flavoring. Kenapa buat flavor makanan? Kenapa tak buat flavor perfume ke? Tak buat flavor petrol ke? So, Dapatkan nikotin. perempuan suka makan. Lagi-lagi bila stres. Itu aku punya teori. Direct shot terus. Tapi dia trigger reward system yang sama macam kita makan. Kalau kita isap vape yang ada flavoring ni. So dopamin makan tadi. Yes. Okay. Sebab tu orang kata, kalau ada duit kan, bila tak ada dua-dua, nak beli vape ke, nak beli makanan. Kecenderungan untuk beli dekat vape tu ni tu, dia akan ambil vape dulu. Sebab why? You get the same thing. You get to taste the food. You get to get the same dopamine hit. Ni satu. Dia mengurangkan selera makan Yes. Yo. Appetite suppressant. So diorang nak diet dong. Suppressant, appetite dia dua-dua. Jadi kalau lepas makan isap rokok sedap, kalau tak makan isap rokok pun rasa puas. Dia sanggup tak makan tu. Boleh. Tapi ni tak silap saya lah. Saya baca dia sebenarnya bukannya appetite suppressor satu, tapi satu lagi dia effect kita punya macam hormon ke sel yang trigger kita punya rasa nak mengunyah tu. Dia mengurangkan rasa nak mengunyah, nak menggerakkan mulut. Tu betul ke? Pernah dengar betul? Kalau mengunyah tu dia ada kaitan dengan kita panggil satiety effect. Okay. Satiety effect. Kalau kita makin kerap kunyah, satiety effect akan tinggi. Satu. Lepas tu nombor dua, bila merokok, letak rokok satu, letak tom yam lah. Dia akan pilih rokok. Sebab apa? Rokok ni dia akan menyebabkan satu ialah brain fog. Function lain akan terganggu sekali. Dia macam kita panggil di distract lah. Hal lapar tapi yang nak rokok, benda rokok distract daripada rasa lapar tu. Geroncong macam mana perut ni dapat psycho. Dia sama dengan caffeine. Dia sama, tapi dia lebih teruk. Lebih teruk Lebih teruk sebenarnya. So maksudnya dia lagi membantu lah. Tapi like kenapa kalau dia membantu dari segi tu, kenapa orang akan isap alkohol lepas makan? Sebab puas.
Aku tak tahu scientific term dia, tapi isap ubat paman tu puas dia. Itu lebih kepada psikologi. Saya rasa lah, saya punya teori lah. Dia dah makan. Bila dia makan, dia dah increase dopamine. Tapi dopamine tu dia nak lagi. Yang lagi tinggi lagi. So dopamine dia dapat daripada Sebab rokok. bila main dengan dopamin takkan cukup. Sebab orang yang merokok ni dengan orang yang suka makan contoh kan. Dopamin dia orang memang dah tepuh sebenarnya. Oh iya Macam saya cakap lah. Kalau contoh kan break up lah. Saya rokok. Sebab apa itu coping mechanism kita bagi. Hang dah stress. Dopamin tengah low gila-gila. Hang cari something untuk up balik. Contoh lah macam saya lah, macam aku kan. Apa kalau stress ke apa, pergi karaoke ke apa kan. Dia kan dopamin juga. Ada setengah orang tengah break up ke apa kan. Heartbroken ke apa kan. Alkohol, vape, untuk coping mechanism dia. Setiap orang dia ada coping mechanism tersendiri. Tak kisah sama ada positif ataupun negatif. Still coping mechanism. Ni coping mechanism juga. Bagus pilih rokok daripada yang ni. Yeah. In term of tu. So bila saya masa dopamine boleh jadi macam kita tengok orang isap vape kan. Lepas beberapa 30-60 saat dia akan sedut lagi kan. So boleh jadi sebab bila dia dah isap, lepas tu dah masuk darah, mungkin dopamine dia start kurang, dia akan secara tak sengaja ataupun tak sedar dia akan nak naikkan balik. So Dopamin dia takkan kurang secepat tu. Oh. Dia nak topak lagi. Okay, faham. Dopamin akan banyak tapi reseptor tu akan tepu. Oh. Yang hasilkan efek adalah bila dopamin bind dengan reseptor. Okay. Tapi bila dia tepu ni, dopamin dah terlalu banyak, Tak efek dah. tak efek. Tu dia perlukan lagi. Banyak lagi untuk hasilkan pintu reseptor tu. Okay, dia ingat dengan banyak lagi dia akan puas lah. So kalau macam apa? Tapi kalau macam ni luar topik sikit lah, tapi kalau dadah yang lagi keras kan, benda tu akan ni lah. Selagi tak sampai overdose, lagi tu dia akan jadi lagi high. Itu dopamine juga lah. Itu bukan dopamine, itu serotonin punya territory. Serotonin ni time naik happy, kau semua sayang semua orang kan. Tapi time dah down, bila turun daripada baseline dia kan, boleh buat depress sampai bunuh diri je. Okay. Serotonin depletion. Serotonin syndrome yang panggil. So kalau macam rokok dengan vape, mana laju masuk darah? Nikotin? Rokok ataupun vape. Okay. Kalau vape tengok juga dia free base ke nikotin base. Kalau nikotin ni salt tu lagi cepat. Sebab ada nikotin. Dia lagi cepat masuk dibandingkan rokok. Faham? So macam kita punya episod kali ni guys, doktor, kita disponsor oleh East Nasal Stick ni. Sekarang tengah viral kat TikTok. Tahu doktor perasan tak? Kenapa benda ni boleh bantu untuk berhenti? Kau berhenti rokok sebab ni guna benda ni Aku berhenti nikotin Padu tu bau dia. Aku berhenti nikotin pakai benda ni. Oh, terbatuk ke Tak guys, sebab dia suci. Dulu isap rokok terbatuk. Aku berhenti nikotin pakai benda ni. Oh memang kau guna ni untuk berhenti rokok? Bukan rokok nikotin. Oh aku berhenti berasap. Okay. Pakai nikotin replacement therapy. Something yang ada nikotin. Pakai something yang ada nikotin. Okay. So apa dia masa tu? Chewing gum. Oh, lepas tu slow-slow. Lepas tu benda tu, nikotin tu akan still ada dalam darah kita walaupun habit benda tu kita dah buang. So aku try macam-macam. Aku try dengan straw. Aku try macam okay, tak nak chewing gum tu dah kan. Try kunyah straw. Wih, macam semet tu tak boleh. Kunyah straw Kunyah straw. Lepas tu try toothpick. Tak boleh. Dia jahanamkan aku punya gusi. Sebab dia asyik tu. Okay. Aku asyik kunyah. Aku nak something tau. Lepas tu macam okay lah, try something yang kena ada kat sini. Kena ada keras-keras kat sini. Okay. Nak kena ada macam orang kata something untuk keras kat sini. Try gula-gula, tak boleh go sebab buat lidah rasa kelat. Try chewing gum lain, tak boleh go sebab buat gigi rasa sakit. So try benda ni, dia okay, dia nice. Dia rasa sampai sini Dia rasa kat sini, dia rasa dekat sini, dia rasa dekat nasal punya cavity ni lah. Dia rasa nice. Dia just nice
untuk fasa-fasa terakhir nak berhenti mengukuk tu. Kalau contoh, kalau orang yang nak berhenti mengukuk, yang bukan berhenti mengejut, yang daripada sekotak sehari, okay, turun 20 batang kan, turun 15 batang, turun 10 batang, turun 5 batang, turun 4 batang, 3, 2, 1, 1, 1, 1, nak putuskan yang satu tu pakai benda ni. Yang ni dia boleh ganti. Dia boleh ganti satu tu. Sebab dia buat rasa kat sini. Dia buat rasa puas. Kenapa Sebab refreshness. Bila orang merokok ni, dia tak dapat. Dia akan macam asap-asap yang contaminated kan. Tapi bila dia dah nawai tu, dia kena start nawai tu dulu. Diri dia dulu. Nak berhenti kena start diri dia dulu. Bila dah start diri dia dulu, dia dah taper down macam cakap. Yang ni membantu dari segi apa tau? Macam kita tahu, dalam ni dia ada aromaterapi. Aromaterapi memang ada kajian untuk depression, untuk brain cognitivity punya function, untuk kurangkan sikit kita pemikiran kita kepada nikotin. Aromaterapi tak boleh. Aromaterapi dia tak akan bind pada pintu ataupun nikotin receptor, tak. Okay. Cuma dia boleh distract. Dia distract apa? Distract dari segi hanak nikotin. Hanak rokok. Betul. Habit tu. Habit tu. So bila sedut ni, segar. Dia lupa sikit. Hamba benda yang lupa. Benda Dia yang macam kita tagih, kejut macam tu lah. Macam kejut kita something dia lah. akan rasa fresh. Bila fresh, dia akan lupa benda tu. Dia akan main balik. Tagih tu. Sedulik. Lupa. Untuk kita putuskan benda yang habit kita buat 10 tahun, 20 tahun ni bukan senang tau. Kita kena distract something. Aku tanya kau Yusuf. Dalam sehari kan, apa je yang kau buat yang include masukkan sesuatu dalam rongga pernafasan kau selain bernafas? Basically tak ada. Basically tak ada yang actively buat. Tapi smokers ni everyday habit tu. So bila nak buang benda tu kan, nak remove langsung, something yang macam ni dia membantu sebab dia ada mekanisme yang sama. Dia dalam rongga pernafasan. Dia makan, kalau macam nak gantikan dengan makan kan, maybe benda tu boleh deteriorate your health lah. Cara lain pula. Tapi dengan benda ni dia boleh gantikan. Dia boleh gantikan kekosongan yang dulu diisikan dengan Betul. Dah lebih kurang sama lah dia punya sebab orang biasa tak faham sebab korang tak ada benda tu. Korang tak ada macam apa yang korang buat setiap hari yang lain daripada orang lain, yang selalu dia minum, makan, like that je. Masukkan sesuatu dalam rongga pernafasan kau tu tak ada. Kalau macam ambil uduk air kat hidung tu, tu tak ada tertusuk masuk sampai kalbu dalam. kak. Tu tak ada masuk sampai sini kan. Tapi nanti orang akan cakap, nanti ketagih dengan ni pula. Tak ada. Tak? Tak akan. Dia tak akan main dengan dopamin. Dia tak main dengan dopamin pun. Even kajian pun kata dopamin release assay kita panggil ya. Itu adalah kajian yang nak kata kita ni akan ketagih ataupun tak. Dalam ni ingredient ni tak ada. Dia punya nilai kosong. Dia tak menyebabkan dopamin released. So okay. Kita tak akan, even hantar pakai dah, tak ada masalah. Tak akan menyebabkan withdrawal. Jadi macam kata nak pukul orang ke tak ada yang ni. Tak akan. Okay. So basically motif dia is to distract kita lah. Distract, dia kurangkan. Satu lagi, yang ni dia ada sifat anti-inflammatory. Maksudnya rokok dah berpuluh-puluh tahun dah rosakkan nada pernafasan hang. Yang ni sedikit sebanyak kurangkan sikit, bantu untuk repair. Sedikit sebanyak. Sebab dia ada bahan semula jadi aromaterapi, especially black pepper. Black pepper Yes. So itu yang membantu sebenarnya. Black pepper. Macam mana black pepper boleh bantu? Black pepper ni dia tak salah saya, dia ada piperylene. Dia piperylene ni active compound yang ada sifat antioxidant tau. Okay. Antioxidant dia akan kurangkan cell damage. Rokok, paru-paru dia dah jahanam dah. Benda ni secara tidak langsung kurangkan efek tu sebenarnya. So secara tidak langsung dia bagi nafas yang segar. Yang tu cara bantu. Dan paru-paru perokok ni dia senang gila kena infection. Bila paru-paru kita rosak, immune system dah rosak, bakteria cukup suka. Senang gila dia nak seeding, dia nak duduk dalam paru-paru. Benda ni
secara tidak langsung dapat kurangkan dia ada sifat antibakterial yang kita panggil. Black pepper tu lah, black pepper yang clove ataupun bukan macam kepul tadi. Bukan sikit. Clove. Dia ada sifat antibakterial. Dok baca dia punya ni ya. Dia punya gelap report kan. Dan even memang benda ni dah diperakui pun, clove tu bantu untuk antibakterial. So benda ni secara tidak langsung dia remodeling balik cara kita untuk back to normal walaupun tak ada normal. Macam cakap baru once damage, permanent damage. Tapi at least dia nak ke arah 80%, 85%. Tapi dia paru-paru tak boleh nak baiki balik. Tapi performance boleh up. Lepas aku berhenti merokok kan, lepas dah berhenti sedup segala asap masuk dalam badan ni, 10 km bawah sejam boleh dapat. Sebab tu saya cakap, yang aku cakap tadi kan, pernafasan kita bukan sebab paru-paru. Ni, muscle. Dah tak merokok, muscle kan kuat. Betul. Kalau pergi buat gym, lagilah kuat. Chest ke buat. Membantu juga pernafasan. Okay, faham. So bila kau dah berhenti like, apa yang kau rasa perbezaan kehidupan kau? Perbezaan kehidupan lepas Yang kau paling bersyukur? mindset lah. Tapi itu macam bosan lah jawapannya tau. Mindset lah sekarang dah boleh berhenti merokok. Itu macam jawapan yang bosan. Kenapa pula? Sebab mindset ni semua orang boleh pupuk. Tapi perbezaan yang kuasa paling besar is cara aku pandang diri aku. Pelik kan jawapan tu, tapi cara aku pandang diri aku sekarang dah lain lah. Dia sebab bila aku cakap aku nak buat something, lepas tu aku boleh buat, aku dah pandang dia aku bukan sebagai budak yang start isap rokok dulu. Dia lain tu. Sebab kita semua start isap rokok masa budak tau. Dan kita meningkat dewasa pun dengan kawan yang ada daripada budak. So bila kita dapat tinggalkan kawan tu, bila kita dapat sedar yang benda tu sebenarnya tak elok untuk kita kan, kita dapat matang tau. So cara aku pandang diri aku sekarang dah lain. Sebab dah matang. Aku dah tinggalkan budak tu. Aku dah tinggalkan budak yang heartbroken dengan awet, stres dengan mak pak sendiri lah pergi isap rokok. Nak fit in dengan kawan, nak crowd ni terima kita isap rokok sekali. Nak celebrate something kan, instead of just duduk enjoy the moment isap rokok. Kita remove lah benda. Kita remove. Okay, nak berkawan dengan siapa? Boleh berkawan dengan semua orang kalau values kita sama. Tu je. Bukan berkawan semata-mata untuk isap rokok, untuk isap dadah. Okay, faham. Saya ada satu fun fact, bukan fun fact lah, fact yang mendalam juga sebenarnya. Okay. Ni saya dapat daripada source yang agak reliable. Tak tahu doktor pernah dengar ke tak. Cuba kita hadam satu fakta ni. Satu kotak rokok per hari estimated akan hilangkan 14 tahun dari kehidupan. Pernah dengar? Saya terkejut gila masa dengar benda ni. Ni saya dapat daripada Andrew Huberman lah. Siapa yang tahu tu tahu lah, dia reliable. So masa, sebab ni satu kotak rokok ni, kalau kita punya habit lah, satu kotak rokok per hari consistently ni, demi habit dia akan hilangkan on average 14 tahun daripada kehidupan kita. Kau tahu tak benda ni masa kau isap rokok lu? Kau pernah hit satu kotak sehari tak? Tak pernah. Oh, kau baik punya. Dia senang sebab aku kenal vape awal. Aku kenal vape masa aku budak. Aku kenal vape masa aku umur 19. So time tu dah sulam. Tapi dah dapat rasa lah. 10 batang sehari tu dah dapat rasa lah. Tu pun sulam dengan vape. Tu pun sulam dengan dapat rasa apa tu? Dapat rasa lah 10 batang sehari. Oh, 10 batang sehari sulam dengan vape. Sulam dengan kawan-kawan jahanam kan. Macam tu. Dapat merasa lah benda tu. Dia tak ada penghujung tu. Kalau makan minum air perut kembung. Tapi berat tu lah. Tapi rokok dia duduk isap dia main gue lepak dah sebatang tau. Tiap sebatang tak. Isap. Duduk sampai tengok TV, isap. Dia non-stop, dia tak ada penghujung. Nak kata puas pun sampai macam tu je. Lepas tu stop kejap. 5 minit lepas tu ambil ni, isap. Non-stop. Dia tak terfikir tu, tak pernah fikir 14 tahun hilang ke apa, tak pernah fikir tu. Alah, tak kotak rokok tu ada komplikasi pun dia tak heran. Yelah. 14 tahun. bagi diorang tu design, cantik design baru. Kan? Allah. Ada orang siap kalau nak
Yes. Order, order rokok dekat abang Grab kan. Ya, ya, ya. Nak yang gambar anak tak nak gambar tekak. Tak, ni cerita betul lah. Kakak saya dulu kerja Petronas kan. Saya paling dia annoying sikit sekali kan bila orang nak beli rokok kan. Saya nak yang gambar tu lah. Saya nak gambar, tak nak gambar budak, saya nak gambar tekak lah. Ada tak gambar mulut boleh request macam tu sekali Ada preference Manusia ni macam jenis juga rupanya Betul tu. Menarik sekali Betul lah, buat collection dekat rumah kan. Macam, Betul lah, macam pasal. orang lain kumpul stamp, dia kumpul warning sign dekat Kan? kotak rokok. Kotak Kan? Apa yang doktor akan cakap dekat orang yang cakap alah, biarlah isap rokok pun ajar maut di tangan Tuhan. teruskan. Kalau rasa itu yang the best, teruskan. Tapi masalah rokok ni, orang sekeliling dia tu lagi teruk. Sebab orang sekeliling dia gone dulu. Itu problem sebenarnya. Ego. Kira macam selfish lah Apa yang saya cakap, nak kata teruskan, kesian dekat bini dia pula, kesian dekat anak dia pula. Cakap satu je. Rokok ni pabi duit satu lagi, tengok ukur akal agama. Tu je. Itu je kita cakap. Dia duit aku. Yang tu pula. Dia bagi aku sometimes kena fikir balik kan. Aku pernah buat video pasal ni. Selain sebab boleh dik, sebab kau nak, sebab kau nak kan, sebab suka hati aku, sebab duit aku, apa sebenarnya punca kau isap rokok? Pernah duduk dan fikir pasal benda tu. Dan duduk betul-betul penuh kan. Tengok rokok tu, tengok vape tu kan. Asal aku isap benda ni Macam mana aku boleh start isap benda ni Kenapa aku tak boleh stop isap benda ni Kau kena start ada conversation macam ni dengan diri kau sendiri. Baru kau boleh start susun jalan untuk berhenti tu. Kalau tak sampai benda-benda tak betul. Bukan tak boleh, takkan jumpa Susah sikit nak jumpa Melainkan orang pegang kau, lempang kau, baru kau boleh berhenti. Tak. Maksud? Dia macam tu Tapi kalau macam kat Malaysia ni macam hukum dia apa? Rokok. Malaysia ni Kalau kata hukum kan, kau lagi arif dulu pasal benda ni. Aku sekolah biasa je. Sama Sekolah biasa je. Sekolah sains. Tapi ilmu agama ke laut. Betul. Awak ada pengetahuan yang lebih mendalam daripada kita orang. So daripada sudut pandangan kau kan, sebagai seorang yang belajar agama dengan mendalam kan, sudut pandangan kau, rokok, vape, apa hukum dia? Aku tak boleh keluarkan hukum kan. Obviously aku kan mufti. Pendapat. Aku sebab macam kadang-kadang, sebab tu aku tanya tadi, sebab aku tak tahu yang official kat Malaysia ni dia punya hukum apa kan. Ada tahu hukum Malaysia? Yang saya tahu dalil yang digunakan dalil dia guna dia ambil pandangan yang mana ada juga ulama yang kata okay. Faham. Okay, dia basically macam ni je lah. Kalau kita tengok dari segi dalil yang digunakan yang mengharamkan, dalam Quran Allah bagi tahu wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Tu je, simple. Jangan letak diri kamu dalam kebinasaan. Kan? Itu kalau kita pergi masjid mana-mana kan ada jangan letak diri dalam kebinasaan kan. Tapi yang isap rokok fikir sendiri lah. Sebagai akhirat nanti, bila kita bangkit, kita akan dibangkitkan dan kita akan ikut dekat akhirat nanti kepada pegangan ataupun pendapat fatwa yang kita pilih pendapat dia. So katakanlah kita ikut yang salah, so semoga berjaya. Di mana one way ticket, tak ada patah balik. Time tu kalau nangis air mata darah sekalipun dah tak guna lah kan. Betul. So bagi saya nak safe, stay away lah kan. Sebab benda ni orang akan cakap pasal pendapat lah apa, tapi kita ambil yang paling safe je lah kan. Sebab macam banyak, bukan tu je, contoh macam antara benda juga yang bagi memecah belahkan masyarakat kat Malaysia ni, antara salah satu lagi macam forex. Betul. Orang cakap ada yang boleh, ada yang tak boleh kan. Tapi sama juga. So at the end of the day, Rasulullah bagi tahu kalau dia ada rasa dia akan mengganggu kita punya hati dari segi was-was, dari segi kita seberat kan. Walaupun kita tahu ada je ulama yang cakap okey, tinggalkan, simple lah. So tanya diri sendiri, tepuk dada, tanya selera lah. Betul. Contoh macam makanan biasa lah, makanan halal. Tetap halal. Tapi makan macam sunat kiamat, boleh punca penyakit juga. Adakah makanan itu jadi halal, jadi haram? Tak, pada asalnya halal. So makan pada tu saya suka ayat tu.
Pada orang fikir benda tu yang benda yang duham, tinggalkan. Contoh makan berlebihan, lead kepada penyakit, tinggalkan. Makan berapa. Okey lah Lip lah kan. Kau sebagai pengedar pula, sorry. Jangan marah. Kau sebagai pengenagih. Penagih asap. Asal kau tak stick je dengan kau punya chewing gum bagai semua tu? Dia okay, aku tak boleh nak mention brand. No free cloud kan. Tapi bila dah pakai kan, bila tengok dekat kotak tu, oh, made in Israel. Oh ya yeah. Yes. So aku tak boleh nak promote sangat benda tu. Tak boleh nak teruskan pakai satu. Aku tak boleh nak kata orang, guys, quit smoking pakai benda ni, sebab nak putuskan support ke sana. Faham tak? Aku lagi rela kepengen rasa mencari nikotin tu daripada bagi sumbangan dekat sana. Faham tak? So maksudnya majority company tobacco banyak datang dari Israel. Dia nak cakap pun jauh tau. Tapi Philip Morris, British American Tobacco, apa lagi company ni, tapi mostly link kepada sana. Betul. Dia sebab dia bukan sekadar produk tau. Dia bukan okay beli RM10 20 sen tu akan dapat ke sana. No, dia banyak. Dia corporation yang sangat besar. Dia main dengan shareholders, dan shareholders ni ada grup-grup yang Daripada sana lah. yes. Ya sebab company besar, siapa je tak nak piece of the pie. Yes. Betul lah kan? Benda good business mah. Legal drug is good business kot. Nikotin is legal drug, alcohol is legal drug. It's good business. Orang sentiasa akan ada. Tak perlu nak market kau dah. Tapi like bila fikir balik kan, macam logik je. Sebab macam kita sembang kan, so, kita nak boycott apa semua ni kan. Tapi lalai isap rokok Itulah. Ke diorang tak tahu sebenarnya rokok ni pun kebanyakannya daripada Israel lah doktor. Paling kuat suara, paling banyak ni. Yes. Kan? Paling menentang paling ni. Paling banyak hisap. Yang bercukai, yang daripada tok nenek moyang kita punya brand tau. Yang dah lama-lama ni. Macam ni kalau diorang cakap, tak apalah, at least kita guna produk yang ada cukai, so negara kita benefit. Itu atas kau punya moral stand lah. Kalau kau rasa okay, morally kau ni okay lah, tapi pergi je makan McD ke, minum Starbucks ke, what's the difference? Kau tak boleh nak take one moral stand and then kecam satu lagi yang lebih kurang. Faham tak? Okay lah, tukar isap di blend. At least isap rokok rasa lipas. Rasa lipas Aku tak tahu lah. Di blend tu dulu rasa macam lipas lah. Oh yeah. Rokok seluduk ni banyak rasa macam mengarut-ngarut tu. Macam lipas. Okay, faham. Rokok seluduk ni banyak rasa mengarut tu. Tapi kan sebenarnya kau tanya aku lah, actually benda ni blessing in disguise bagi aku. Kenapa aku cakap macam tu doktor kan? Sebab at least kalau dulu dia susah nak berhenti, sekarang ni dia ada additional motif untuk dia berhenti. Yes. Sepatutnya lah kalau dia nak tengok dari segi perspektif positif. And so yang sebab saya jamin yang tengok ni ada yang akan koyak, kau ajar. So aku dah subscribe punya podcast. Kan? Tapi at the same time, kalau kita cuba fikir dari segi perspektif tu, sebenarnya benda ni benefit untuk kita juga. Orang yang isap tu membantu kita untuk, sebab saya jamin lah majoriti orang isap ni semua nak berhenti. Dalam hati diorang ujung tu mesti ada lah rasa sikit nak berhenti kan. Especially dah kahwin. Bocah yang komen, oh tengok video ni sambil isap dispo, tengok video ni sambil isap di blend. Bocah tu. DMA Islam tapau korang mat. Yeah. So InsyaAllah semoga yang ada masalah ni semua Allah bantu korang untuk berhenti. InsyaAllah. Okey lah, cuba kita fikir apa benefit rokok? Cuba kau bagi. Tak ada benefit lah. Tak ada benefit betul Alip? Dia benefit. Kalau nak jawab daripada sudut pandangan seorang lelaki muda yang ranggi dan berjiwa remaja,
Masih isap okok dulu senang dapat awet lah. Sebab awet nampak macam bad boy kan. Adakah awet tu quality? Adakah awet tu quality punya awet? Siapa kisah tu? Oh, yang penting nampak style lah. Time tu nampak style lah. Sebab kan bawa ride motor kan. Ride motor ada kita sendiri umur 19. Badan sadar ada six pack isap okok kan. Sorry. Rambut berjambul sikit okey lah. Okay, so saya ada satu persoalan untuk Dr. Wan. So apa pandangan Dr. Wan tentang dasar Kementerian Kesihatan Malaysia yang selalu berubah-ubah tentang kawalan berkaitan nikotin ni? Okay, baik. Isap berpeluh kan? Dasar kau jawab ke dalam pula aku Apa yang selalu cakap? Benda ni main dengan, kalau fikir kesihatan, boleh je dia orang buat hukuman mati macam kat North Korea tu. Okay. Kan? Kalau dia orang kata, okay, tembakau ni tak boleh dijual, haram tau kalau ada, hukum mati. Satu ni bisnes pula. Tax. Kena fikir kat tu pula. Tax. Penyumbang tax yang paling banyak dekat Malaysia, tembakau tau antara. Ya kan? Selain tu alkohol. Betul, political relations dengan negara luar. Sebab tu benda tu import export kan. Oh, ada tak ada local brand lah. Local brand tak tahu lah. Kita ni local brand apa kan, rokok kan. Tak, sebab sekarang zaman local brand. Mana tahu ada local brand rokok tak ada lah. Tahu lah, vape banyak lah local brand. Sebab ni local brand kot yang antara entiti-entiti yang cuba untuk menangani masalah ni. Bukan senang nak cari kan. Vape banyak lah local brand, tapi benda tu jahanam ke. Ya tak, cuba fikir logik lah yang hisap borang. Kita try tanya kan. Benda tu yang murah apa yang pen-pen disposable ni apa? RM10 dapat? RM10 tak pasti tu, lama dah tak beli. Okey lah, contoh lah. Kan cakap pukul rata 20 lah. Okey. Berapa lama tahan satu? Bergantung hisap. Average? Average 3 hari, 2 hari setengah kalau 3. Tu plus pengalaman aku. Okey, 2 hari setengah. So sehari RM10 lebih kurang. Lepas tu bila hisap rasa anggur, watermelon. Cukup fikir macam mana dia masukkan watermelon tu dalam satu benda yang kecil dan rasa sedap. Rasa tak logik Flavoring bang. kan? So like benda tu sketchy gila lah. Macam Macam kita tak sembang ni pasal kalau ada cannabis. cannabis tu kat Malaysia. Tu ke? Dia letak oil dalam tu. Ya, flavor Oh yeah. Hari tu saya ada podcast dengan Izzat Daniel cerita sebenarnya ni lah. 2 tahun lepas kan. Ha? Benda tu jadi epidemic lah. Oh, ya? Yes. Dia mushroom Dia Bukan? panggil mushroom lah. Benda Dia tu panggil panggil mushroom. Tapi sebenarnya dia tak tahu lah. Dia panggil apa kan? Yang diletak dalam pening-pening tu. THC. Dia bukan cannabis semata-mata. Dia ada juga ni K-Spice. Ni. K-Spice. Dia banyak variation. Tapi satu benda pasal bahaya dia new wave drug consumption ni kan. Cara hisap dengan letak dalam cartridge vape lepas tu hisap ni kan. Kau tak tahu apa sebenarnya dekat dalam tu. Kalau dulu nampak benda ni daun hijau bow ni. Benda ni powder putih K ni. Benda ni pil kan, biru merah hijau ni pop ni. Sekarang ni dapat botol, dapat label, settle. Masukkan dalam cartridge, kau hisap bentuk dengung. Tapi kau tak tahu sebenarnya kau hisap apa tu. Awal-awal memang kata THC. Awal-awal kata ini datang Thailand. Macam mana kalau diorang kutip Methadone. Methadone tu basically fancy name untuk heroin kan. Betul. Methadone. Tak dalam flavor vape tu, kau masukkan dalam cartridge kau hisap. Kau pun sedap. Kau pun mencari. Kau pun secara tidak sedar dah jadi penagih heroin. Dia sebabkan new era of drug consumption ni. Cara masukkan dalam cartridge vape ni. So sukar untuk kita macam nampak terang-terangan lah bandingan dulu kan. Betul. And apa pun dapat doktor juga. Tu jangan takut tu. Tenang. Tarik nafas. Sedut tu. Sedut hidung. Lagi tenang. Sedih ni. Takut. Bau-bau ni untuk pada dijangkakan lah untuk tahun 2030 nanti. Kerajaan akan tanggung kos rawatan penyakit EVALI sebanyak 369 juta setahun. Ni dapat Dr. Zaliha lah, Menteri Kesihatan yang dulu. Kenapa pihak-pihak berwajib kan dia tak bendung kedai-kedai penjualan ni? Adakah disebabkan income negara?
Dia sama macam alkohol. Lagi penting lah benda tu Itu policy. Tak Ya boleh buat apa. Tak boleh buat apa Boleh buat. Tapi Almost impossible. Dia kena main dengan populariti pendapat. Dia macam masa saya podcast dengan Nazri Hamdan hari tu, dia pakar ekonomi, saya tanya dia, selalu cerita Malaysia hutang. Boleh ke sebenarnya Malaysia bayar hutang? Saya tanya. Adakah konsep hutang tu yang kita tak habis hutang tambah hutang ni, so sebenarnya kita ni boleh ke tak bayar satu hari nanti? Dia cakap dari segi teori macam doktor cakap boleh. Tapi adakah akan berlaku kebarangkalian tu agak rendah dan angan-angan semata-mata? bagi saya macam bergantung defisit fiskal tu. Kan betul tak? Ayat-ayat ekonomi kan. Defisit dan bagai kan. Mustahil. Mana ada negara yang clean yang tak berhutang. Even negara paling maju pun paling banyak hutang. Tu Jepun, US. Dia pun kata paling maju paling banyak hutang trilion. Beratus-ratus trilion tu. Switzerland kat belakang senyap je macam. Kau hutang lah duit semua kat aku Kan? Paling safe. Tu dia cakap benda ni Susah untuk kita. So at the end of the day, bagi saya lah, kita ada kat tangan kita sendiri sebagai consumer lah. Tanpa demand tak adalah supply. Betul. So kalau kita sendiri yang ada kita punya inisiatif tu sendiri untuk macam dia macam podcast ni, akan ada awareness. Saya jamin 100% saya berani cakap kat podcast ni akan ada banyak klip yang akan di take down dekat TikTok podcast ni. Tapi semoga kita menganggap panji-panji hero lah untuk Kenapa kena take down? So memang game TikTok macam tu. Setahu aku duduk game lama, hari tu aku bahas dengan Aziz Walter pasal benda-benda macam ni pun banyak yang di take down. Kena take down sebab offensive. Sukar sebab ada pihak-pihak yang memerhati. betul. Kadang-kadang The kadang-kadang Matrix. dia orang take down tanpa reason yang tak masuk akal langsung. Betul. Tak masuk akal. So kadang-kadang tak masuk akal tu sebab dia terpaksa pilih reason. Dia buka kamus reason tu, alamak tak ada. Kita lupa nak buat itu masa mula-mula kita buat atar. So apa kata kita like 1, 2, 3, 4, 5 okay ni kita bagi tu. So benda tu susah agak nak cakap sebenarnya. Mengikut rekod, nilai pasaran vape di Malaysia bernilai 4 bilion setahun, manakala di global sebanyak 19.9 bilion setahun. And tahu tak, Malaysia ketika ini berada di tempat kedua pengeluar vape terbesar di dunia selepas Amerika Syarikat. Yang ni bila aku baca aku terkejut ni. Terkejut Dia sebab Tapi macam betul sebab banyak local brand. Banyak local dia brand. tak payah tengok yang kat local ni. Dia kena tengok satu brand besar, unicorn company kat Malaysia, pengeluar vape. Tak boleh sebut lah. Tak boleh sebut. Oh, Enak pernah terlalu pernah terlalu. di otak. Okay, baca biar sadar. Dia because dia international punya company. Pengeluar Disposable bukan disposable. Okay. Tapi dalam kategori vape lah. Dia bukan disposable, dia cartridge. Okay. Barang dia macam iPhone, kau tahu tak? Barang dia macam iPhone. Pasang flavor tu kan, dia vibrate. Kau tak rasa style dia benda tu. Kau tak rasa macam benda tu premium ke? Lepas tu kalau dia orang keluar design baru, boleh one to one exchange. Style Free. Kau just beli cartridge. Dah. Oh, kalau rosak masuk dalam air, one to one exchange free. Kau sentiasa ketagih. Sebab service dia TikTok bang. Tapi tu you are remain addicted kan. Satu brand vibrate bapak style tu aku rasa macam isap iPhone. Weird Dia jual lifestyle. Bukan jumpa. Tapi macam betul lah. Macam dulu lagi aku ingat masa zaman vape ni baru lagi kat Malaysia, aku kenal ramai gila yang mula kaya dengan vape, especially sebelum dikawal selia. Kebanyakannya yang make money first yang kau punya time tu lah. So so time tu pun dah nampak ada demand. Sekarang dah dikawal selia, lagi sukar lah untuk kita ni. So at the end of the day, bagi saya kita hanya boleh kawal apa yang kita boleh kawal. Kalau dikawal sedia lagi sukar kan. Kalau dulu nak masuk dalam 7-Eleven tak boleh. Nak masuk dalam My News tak boleh. Nak masuk dalam stesen minyak pun tak boleh. Sekarang sebelah-sebelah. Betul? So
apa yang kawal sedia sebenarnya? Ataupun di anak favourite kan yang mana-mana? Sebab Ya, tengok- jadi macam mendalam tak tahu. Macam banyak sangat. Sebab tengok pergi dekat kedai lain-lain kan, lain-lain negeri, lain-lain tempat kan, brand sama je. So macam tak tahu lah. Benda ni bila seorang nampak boleh buat duit, orang lain pun akan nampak boleh buat duit juga. Cara yang kita tak nampak. Sebab tu pentingnya prinsip at the end of the day kan. Kita kena ada kita punya pegangan sendiri. Kita cuba buat yang terbaik. And kita buat apa yang kita rasa betul lah kan. Apa yang kita rasa betul. Terbaik untuk diri kita sendiri lah. Betul. Orang kata nak ubah dunia, ubah diri sendiri dulu. Betul. Kalau semua orang ubah cuba at least untuk ubah diri sendiri dulu, slowly kita kan be better kan. Betul. Tapi dunia tak begitu warna-warni. Kita kena terima. Okay, so thank you so much guys kepada sebab hadir kepada podcast nombor 1 Malaysia lagi 4 tahun. So Satu Malaysia lagi 4 tahun. So, Kenapa jauh sangat? sebab Lagi kita 4 bulan sudah. kita tak, sebab nanti letak harapan tinggi sangat, sedih tak dapat. Kita chill lah. Kita slow and steady. So thank you so much Alip dan juga Dr. Wan sebab datang dekat kita punya podcast. And terima kasih juga kat pihak East Nasal Stick sebab taja podcast kita kali ni guys. Okay, so ni boleh katakan official yang sponsored produk dalam podcast ni. So ada kata-kata akhir kepada pihak viewers untuk doktor? Breathe air. Saya ada panjang sikit lah. Sambung daripada awal tadi kan. Daripada kecil seopok. Takkan bila kau dah dewasa pun nak cycle ni continue lagi. Apa perasaan kau bila kau tengok anak kau isap opok nanti? Kau bayangkan. Adakah kau rasa macam NPU lah, ataupun kau rasa macam siapa ajar kau ni? Stop while you can. Breathe air. Breathe air. Okay, thank you so much guys. Boleh komen kat bawah apa soalan korang. Boleh komen juga siapa guys yang korang nak tengok lagi. InsyaAllah jumpa episod akan datang. Assalamualaikum.